Dalam pada itu, Kementerian Ehwal Luar Singapura menyatakan buat masa ini tiada laporan tentang adanya sebarang rakyat Singapura yang terjejas dalam bencana itu. Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan juga menyampaikan rasa sedih dan simpati yang mendalam kepada Maghribi dan keluarga-keluarga terjejas bagi pihak pemerintah Singapura. Ini dizahirkan menerusi sepucuk surat kepada rakan sejawatan beliau di Maghribi. Pemerintah Singapura dan Palang Merah Singapura SRC masing-masing juga akan menghulurkan sumbangan lebih $68,000 bagi menyokong usaha membantu para mangsa. Menurut SRC, pihaknya sudah pun berhubungan dengan rakan sejawatan dari Maghribi dan ia bersedia untuk menghulurkan lebih banyak sokongan. SRC akan melancarkan satu rayuan mengumpul dana minggu ini. Sebuah pesawat Air China yang membawa lebih 150 penumpang dan anak kapal membuat pendaratan cemas di lapangan terbang Changi petang tadi setelah enjin kirinya terbakar. Salah satu daripada 3 landasan di lapangan terbang itu juga perlu ditutup buat sementara waktu. Operasi penerbangan lain mungkin terjejas ekoran kejadian ini dan Changi Airport Group menyatakan pesawat Air China penerbangan CA403 itu dalam perjalanan dari Chengdu apabila muncul asap di bahagian depan dan tandas pesawat. Pesawat itu kemudian mendarat di landasan 3 sekitar pukul 4 suku petang tadi. CAG turut menyatakan semua penumpang dan anak kapal keluar dengan selamat dan api pada enjin kiri itu berjaya dipadamkan. CAG dan Air China sedang membantu para penumpang dan anak kapal yang terjejas dengan insiden itu. Kini landasan 3 Changi sudah dibuka semula. Singapura menyeru kepimpinan G20 supaya memperbaharui syarat-syarat dan peraturan institusi-institusi berbilang hala sedia ada. Ini termasuk mendesak agar pembaruan Pertubuhan Perdagangan Sedunia WTO memulihkan semula sistem meleraikan pertikaian. Perdana Menteri Lee Hsien Loong berucap demikian di sidang puncak G20 di New Delhi. Sidang tersebut sudah pun melabuhkan tirainya dengan India menyerahkan peranan Presiden G20 kepada Brazil. Semasa perbincangan One Future, Perdana Menteri Lee Hsien Loong berkata sistem berbilang hala kini tertekan. Namun masih ada ruang untuk bersikap optimis tetapi berwaspada. PM Lee menarik perhatian bahawa meskipun sistem berbilang hala semakin lemah, ia masih lagi hidup. Maka itu, keutamaannya kini adalah memperbaharui mandat dan syarat-syarat institusi berbilang hala sedia ada yang menjadi asas kepada pertumbuhan serta pembangunan sepanjang 70 tahun lalu. PM Lee menggariskan 2 cara untuk berbuat demikian. Pertama, mengekalkan sistem perdagangan berbilang hala berdasarkan peraturan seperti yang terkandung di bawah Pertubuhan Perdagangan Sedunia WTO. Peraturan WTO bagaimanapun perlu dikemas kini supaya sejajar dengan perubahan digital dan kekal relevan dengan ekonomi moden. Ia juga perlu memperkukuh jaminan bekalan makanan dan tenaga. Oleh itu, Singapura menggesa G20 agar mendorong pembaharuan WTO, terutama sekali berhubung mewujudkan sistem yang mantap untuk menghuraikan pertikaian. Kedua, kata PM Lee, perlunya memperbaharui prasarana kewangan antarabangsa bagi bertindak balas terhadap cabaran-cabaran disebabkan oleh pembangunan kemampanan dan melindungi sumber-sumber yang dikongsi. PM Lee berkata Singapura menyokong usaha India selaku pengerusi G20 untuk memperkukuhkan bank-bank pembangunan berbilang hala MDB seperti IMF dan Bank Dunia. Menteri Bertanggungjawab bagi Perkhidmatan Awam Chan Chun Sing berkata, kepercayaan antara Singapura dan China adalah salah satu asas yang mendorong kejayaan hubungan kedua-dua negara ini. Hubungan istimewa ini menurut Encik Chan mendalam dan merentasi pelbagai aspek. Encik Chan yang juga merupakan Menteri Pendidikan kini dalam rangka lawatan 4 hari ke China. Beliau mengunjungi Sekolah Jawatan Kuasa Pusat Parti Komunis di Beijing dan bertemu naib Presiden Eksekutif sekolah itu, Xie Chun Tao. Walaupun masyarakat, sejarah dan konteks China dan Singapura agak berbeza, kata Encik Chan, kedua-dua negara berdepan pelbagai cabaran serupa dan boleh belajar dari satu sama lain. Ini termasuk soal cabaran geopolitik, ekonomi dan sosial, penuaan, perumahan dan media sosial. Encik Chan akan menjadi pengerusi bersama Forum Kepimpinan Singapura-China pada Selasa ini yang akan diadakan secara fizikal buat pertama kalinya sejak pandemik COVID-19.